Ilal ilmi. Ini suatu faedah pada menyatakan beberapa fadilat ilmu, ya. Ini suatu faedah pada menyatakan beberapa fadilat ilmu. Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan perhati ya, kenapa setiap buku kitab, mana kitab dia akan tulis tentang kelebihan ilmu sebelum dia masuk tajuk-tajuk keputusan yang lain. Ini kerana kalau kita lihat dalam hadis Nabi, zaman tabunu Adam in qata'amun illa min sadas sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin salihin yan'u lahu. Maknanya kalau awak tak ada duit nak derma apa dan sebagainya, maka ilmu yang dia belajar inilah yang bermanfaat kepada dia daripada orang yang dia ajar, maka itu merupakan benteng ataupun talian hayat kita di mana kita berada di alam barzakh besok. Ini penting ilmu, ya. Baik. Lihat riwayat. Riwayat ini maknanya hadis saya. Hadis daripada Ibnu Umar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi orang yang alim, ya, maknanya orang yang cerdik lah, yang pandai, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai 9 bintang di langit sekalipun. Ini orang yang benar takwa saya lah. Maknanya orang yang ada ilmu, walaupun ilmu dia tinggi sampai menjangkau bintang di langit, kira dia tahap profesor lah, maka kena syafaatkan ilmu yang dia ada tu kepada murid-murid. Mana cerita besar. Tak kira lah dia buat kelas macam ni ke, dia post dalam YouTube ke, dia tak dalam WhatsApp ke, apa saja ilmu yang dia ada, dia kena kongsi. Yang ni yang diperintah kepada kita, kepada orang yang ada ilmu. Begitu juga tuan-tuan yang baru belajar ni kan, ada rezeki boleh kongsi dengan siapa-siapa yang dekat rumah atau dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Ini membantu pahala banyak tuan-tuan. Baik. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar. Ini riwayat dalam bahasa Arab disebut man a'ana tengok ya, terburuk ni penuh jelas. Man a'ana talibal ilmi, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminihi, wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'u. ومن أحب الأنبياء كان معهم، ومن أحب الأنبياء كان معه، ومن أبغض طالب العلم، ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض الأنبياء فجزاؤه جهنم. فقد أبغض الأنبياء فجزاؤه جهنم. Cantik hadis itu. Saya baca tulisannya. Man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminihi, wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabba al-anbiya'a, wa man ahabba al-anbiya'a kana ma'ahum, wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadha al-anbiya'a fajaza'uhu jahannam. Kalau kita belajar Arab, dia baca dengan balik betul, sudah kita faham makna dia. Baik. Man barang siapa yang menolong, menolong taliban ilmi, akan orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut tu dia min nun saja tu. Jauh lama ya. Dia min nun tawata. Kalau jadi baru dia kena nun waw. Ni jadi baru ni jadi lama. Baik. Barang siapa yang menolong akan orang yang menuntut ilmu,
diberi akan dia oleh Allah. A'tahu Allahu, maksudnya diberi akan dia oleh Allah kitabahu, suratannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dia yang untung kita ngaji kitab lama ni, dia terjemah Arab, dia terjemah sebiji-sebiji. Dia tak ada terjemah moden, dia terjemah ikut mana-mana macam mana teks Arab tu. Jadi maknanya man a'ana, siapa yang membantu, menolong talibal ilmi, akan orang yang menuntut ilmu, a'tahu Allahu kitabahu, maka Allah akan memberi atau diberi akan dia oleh Allah suratannya dengan tangan kanan. Dalam Quran Allah sebut apa? Biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang Imam Yusuf dulu baca ayat tu. Kita di akhirat besok, ketika mana di padang mahsyar, waktu kita dihisab, lepas dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian dihisab sebelum ditimbang. Penghisaban itu berlaku ketika mana malaikat akan memberikan buku catatan amalan kita, sama ada dia bagi tangan kanan atau tangan kiri. Maknanya kalau tangan kanan itu positif, tangan kiri negatif. Jadi bila tangan kanan, maknanya satu benda yang baik kepada kita, itu biyaminihi itu. Okey. Hisab kena hisab juga, tetapi bila ada tangan kanan itu benda baik. Maknanya bagi siapa yang tolong sini tuan-tuan kena faham. Ni kita nak huraikan bagi panjang sikit, faham betul-betul. A'ana, membantu sini, sama ada tuan-tuan bantu pembiayaan dia mengaji, kita bagi duit yuran, bantu yuran, atau kita bantu tolong beli buku, atau kita bantu tolong beli alat tulis, atau kita bantu tolong beli rehal ni, atau kita tolong bantu cara kita masukkan duit macam ni sekolah tahfiz saya ni, kami tengah buat masjid sekarang ni, atau apa saja yang menjurus ke arah pendidikan. Tak kira lah, walaupun mengaji bukan agama pun, asalkan ada mengaji ilmu fardu kifayah, boleh bagi, boleh bantu. Ruang cukup luas, semua orang tak nampak. Kami di TWIS, kami buat sistem wakaf. Kita wujud dana wakaf. Maknanya orang bagi duit di situ, daripada situ kami cari mana pelajar yang susah, kita bagi bantuan. Dan ada ketikanya kami sediakan rak macam setengah masjid, kita sediakan makanan yang kita dah packing dalam polystyrene. Sesiapa yang susah tak ada duit boleh ambil makanan tu, makan. Ini juga kategori a'ana talibal ilmi. Jadi kalau tuan-tuan rasa esok nak terima tangan kanan catatan amalan, buatlah benda ni, haji sikit. Baik. Saya ingat masa saya ngaji di Al-Masyur dulu, baru ni Tuan Guru tu meninggal, Haji Zainul Abidin. Dia ada syarikat minyak. Setiap tahun duit zakat tu dia dah bagi setiap sapu surat. Dia bagi kat kami sekatan 6 waktu tu dia bagi semua. Budak-budak berapa dia bagi zakat fisabilillah, maknanya untuk pengajian di jalan Allah. Walaupun kami di sekolah menengah, sekolah agama yang kita kata ada bantuan beasiswa, tapi dia bagi. Sebab apa? Itu dia tak kira. Yang ni bantuan dia, zakat dia kepada orang yang mengaji agama. Ini pahala banyak. Tuan-tuan jangan nampak ruang tu sempit, dia sangat luas. Support tiket kapal terbang dia lah. Banyak benda boleh buat. Sebab tu kalau kita rajin kan, ni bulan 12 dekat ni budak nak masuk sekolah, pergi di Maidin ke mana-mana kan, buku teks kosong tu banyak, kita beli dalam 3-4 dosen. Pergi sekolah, jumpa pejabat, tengok rekod pelajar miskin, sekolah dia ada data dia. Okay. Ataupun bagi kat saya hantar kat sekolah kami di Baling tu, ramai orang miskin, itu kita akan bagi bantuan buku. Ini dikira sebagai a'ana talibal ilmi, membantu orang yang menuntut ilmu. Maka kita akan menerima buku catatan amalan kita besok dengan tangan kanan. Seronok tuan-tuan, bukan senang. Waktu tu kita dah tak duri lah apa-apa kat jiran kita dan sebagainya. Kita hanya fikir apa akan berlaku pada kita selepas ini. Baik. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya'a. Siapa yang suka, barang siapa yang kasih, kaf alif sin ha tu kasih, akan orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya
Dia eja sesungguhnya tu pelik sikit. Dia hanya buat sin sekali je, kemudian nga terus ga. Waw dah tu. Sesungguhnya waw tak ada, dia terus buat ha. Ni macam kita baca sanggahnya pula, tapi sebenarnya sesungguhnya. Perkataan Jawi lama nak baca baru sesungguhnya. Eja lama macam ni. Maka sesungguhnya kasih ia akan anbiya. Ini tamsilan. Tamsilan maknanya kalau kita tak ada duit nak bagi bantuan, tak ada duit, kita seronok, sayang, seronok tengok budak-budak duk mengaji hafal Quran, kita rasa cinta, seronok. Ini pun sudah dikira sebagai pahala sama macam kita kasih kepada Nabi, para Nabi. Ni budak-budak duk mengaji ni kan, tu kadang-kadang tak tahu lah, saya kaji duk bagi duit kat budak-budak duk susun kasut tu. Budak kecil seorang tu, dia kaji susun kasut kat tangga belah kami kan. Kadang-kadang duk bagi 2 paket dia RM2, RM3. Seronok tengok budak-budak yang kadang-kadang bagus dia buat kerja lagu tu, mak bapak dia didik dia gitu, kita bagi duit, dia seronok lah budak-budak kan. Tak apa, kita bantu dia. Baik. Dan barang siapa waman ahabbal anbiya'a kana ma'hum, dan barang siapa yang kasih akan anbiya, yakni para nabi, maka adalah ia sertanya. Kana ma'hum adalah ia sertanya. Maknanya sini ialah kita akan termasuk dalam golongan para nabi akhirat besok, umatnya, umat nabi. Jadi sayang pada orang menuntut ilmu pun sudah dikira pahala yang banyak. Macam sama pahala kita suka kepada Nabi, dan bila siapa yang suka kepada Nabi, kata tuan kitab ni, kata hadis ni, maka seolah kita bersama dengan golongan para anbiya di hari akhirat besok. Sayang di sini tuan-tuan, kena datang daripada keikhlasan, jangan pura-pura. Tak boleh. Zaman lah banyak hak duk pura-pura, bagi derma budak-budak semua ambil gambar satu Malaysia, shopping kat Maidin satu Malaysia ambil gambar, tunjuk syarikat korporat ni buat. Mungkin tujuannya baik nak bagi korporat lain ikut, akan tapi kita bimbang akan wujud perasaan riak, tunjuk-tunjuk rasa bangga diri. Kita tak mau macam tu. Kita nak ikhlas, biar buat senyap-senyap tak apa, itu lagi bagus. Macam kami lah kan, kami tak tahu daripada mana akaun duit. Setiap bulan kami habislah RM20,000 untuk bayar gaji guru tahfiz, pekerja tukang kebun di ni, nak bayar gaji ni, apa ni, pengetua mudir main baru ni saya. Jadi pergi bank aja, isi borang, duit memang ada, duit sentiasa ada. Tak tahu siapa bagi, sampai kelar sekolah tu hidup dah 14 tahun. Nak ceritanya, ada orang yang beribadat secara sembunyi-sembunyi, top duit masuk akaun, dan kita mampu bayar setiap bulan dengan kos operasi RM20,000 untuk membantu guru-guru bayar gaji. Itu tak termasuk apa ni, duit makan apa semua lah. Itu pun ada orang yang sponsor beras dan sebagainya. Jadi benda ni dibuat secara bersenyap, yang kami pun tak tahu siapa yang bagi duit. Ni orang yang cerdik, dia faham bab ni. Baik. Terusnya, waman abghadha, padik praktek Arab balik. Waman abghadha talibal ilmi, barang siapa yang benci. Abghadha ni benci, benci sangat dia. Orang menuntut ilmu, dia benci pada orang menuntut ilmu ni. Faqad abghadal anbiya'a, maka sesungguhnya, maka sesungguhnya benci ia anbiya, maka balasannya jahannam. Fajazauhu jahannam. Jadi saya rasa mungkin tak ada apa orang benci budak mengaji kan. Okeylah. Maknanya sebaliknya kasih sayang tu kena ada. Cuma hadis ini sebut siapa yang benci, maka seolah-olah dia benci pada Nabi. Dan bila benci pada Nabi, maka balasannya jahannam. Maka balasannya jahannam. Habis di situ ya. Habis cerita pasal hadis yang pertama tadi. Kemudian masuk yang kedua. Wa anna li talibil ilmi syafa'atun mithlu syafa'atul anbiya'i wa lahu
fi jannatil firdausi 10,000 qasrin, 10,000 qasrin, wa fi jannatil khuldi 100,000 madinatin, 100,000 madinatin min nurin, wa fi jannatil ma'wa 30,000 darajatin min yaqut, min yaquti ahmarin, wa lahu bi kulli dirhamin yanfaquhu fi talabil ilmi min al-huril 'aini bi'adadi nujumin sama'in, bi'adadi nujumi sama'id dunya wa bi'adadil malaikati, wa man faha talibal ilmi harramallahu jasadahu 'alan nari, wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bara'atun minan nar. Ala wa inna talibal ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara janazatahu. Baik, yang ni isu yang mungkin kita akan dapat jawapan hari ini bila kita lihat kenapa orang rajin sangat menziarahi tutup guru bila meninggal. Kita lihat di sini. Kita tu baca terjemahan tengok tu terjemahan Rumi tu Jawi tu. Dan bahawasanya bagi talibul ilmi, bagi orang yang mengaji lah, maknanya kira kita semua ni hak mengaji dalam dewan ni kira dipanggil talibul ilmi. Bahasa Arab talib ni penuntut, dia banyak ya. Talibun, ni maknanya penuntut, orang yang mengaji. Dia ada perkataan muallimun, muallimun guru ya. Muallimun guru, ini talibun penuntut. Ada juga pelajar dipanggil tilmizun, tilmizun pelajar lelaki, tilmizatun pelajar perempuan. Dia banyak. Talibun, talibatun pelajar perempuan. Ini semua makna yang sama. Tilmizun, tilmizatun, talibun. Muallim je lain ni cikgu. Ya. Jadi talibul ilmi maknanya orang yang menuntut ilmu. Baik, dia kata apa di sini? Bahwasanya bagi talibul ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu syafaat. Dia ada syafaat. Seumpama, dia gambarkan perumpamaan syafaat orang menuntut ilmu ni seumpama. Tengok ejaan seumpama tu ya. Pelik benar dia eja tu. Sin ada hamzah. Kalau Jawi bagus kan dia kena eja gini. Ni Jawi baru, seumpama. Ni Jawi lama. Jadi kita mengaji dua Jawi lah ni. Jawi baru, Jawi lama. Nampak beza bila yang baru ni nampak lebih senang kan. Ni yang kami nak ajak kat universiti ni. Jawi baru kita baca apa kuliah, yang ni Jawi lama. Jadi kita mengaji dua-dua tak apa. Baik. Seumpama syafaat anbiya. Seumpama syafaat anbiya. Maknanya ni tuan-tuan yang mengaji ni, dia ada pahala syafaat macam syafaat para nabi. Macam bukan maksud kita boleh bersyak makan orang lain, tak. Tapi seolah-olah pahalanya begitu. Jadi digambarkan pahalanya seumpama begini dia kata. Dan baginya, bagi siapa tu? Bagi orang untuk ilmu tadi. Baginya tu, nya tu kembali kepada talibul ilmi, kita yang mengaji lah. Pada syurga Jannatul Firdaus, seandainya kita dapat masuk syurga Firdaus, seandainya. Kalau sembahyang lingkup payah juga ya. Tapi nak kena faham ini gambaran. Sembahyang tu benda wajib. Buat juga, jangan mengaji saja sembahyang tak boleh. Dia masuk di sini hak wajib kenalah. Yang ni kalau dikira sebagai yang kita mengaji. Maka pada syurga Jannatul Firdaus itu ya 10,000 mahligai. Yang tu memang beza banyak ejaan dia ya. Mim lam ga. Tak ada apa. Jadi kena balik tengok teks Arab balik. Dia sebut kisaron tadi tu, itu istana atau mahligai. Maknanya gitu.
Ini jawi baru. Ini jawi baru ya. Mahligai. Ini jawi lama. Memang tuan-tuan baca pening. Kalau tak ada orang ajak memang pening. Mahligai ya. Maknanya dia tertinggal huruf ha di situ. Sebenarnya ada huruf ha, typing error, kesilapan ya. Jadi kalau kita baca kitab asal memang macam tu. Maka guru yang ngaji yang ajak, saya kena betulkan lah. Ini istilah sebenarnya ialah mahligai, istana. Jadi maknanya faham kita syafaat orang menuntut ilmu. Maknanya seandainya kita dapat syurga Firdaus besok, maka kita akan memperolehi 10,000 mahligai. Ini gambaran kelebihan ya. Nak bayang macam mana tu perjatuhan lah. Ibarat istana laku ada air mengalir dan sebagainya. So ada 10,000. Baik, itu kalau syurga Firdaus. Dan pada syurga Jannatul Khuldi, ini nama syurga Al-Khuld. Jadi Jannatul Firdaus, ni Jannatul Khuldi. Syurga ada banyak nama tuan-tuan ya. Kalau kita baca kitab akidah, Jannatul Ma'wa ada. Okay. Ada nama syurga Jannatul Firdaus. Okay. Ini banyak nama syurga, ada 7 ke 8. Ada Jannatul Adnin. Ini nama syurga. Ada Jannatul Khuld. Okay. Ada Jannatul Ma'wa dah sebut. Firdaus, Adnin, Al-Khuld, Jannatul. Dia ada 7 semua. Kalau ada kat sini kita kena lihat ya. Ma'wa ada. Siapa ingat lagi? Ya. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin, Jannatul Khuld, Jannatul Naim. Ya. Jannatul Naim, betul. Lagi? Jannatul Salam. Bukan tu Jannatul Salam. Jannatul. Tak salah. Dan tengok balik. Ini bab akidah. Ini pun dah 5 kan. Ini pun tak tahu syurga mana nak masuk. Kalau boleh masuk. Bila akhir bulan, bergantung pada amalan kita tuan-tuan. Baik. Pada syurga Jannatul Khuldi. Okey. Maknanya Jannatul Khuldi kat sini ya. Okay, Jannatul Khuldi. Apa kelebihan ataupun syafaat kita dapat? 100,000 Madinah daripada nur. Tahu Madinah tu apa? Madinah tu bandar. Kalau tadi istana, Madinah bandar daripada cahaya-cahaya. Tak tahu lagu mana bentuk ini, cerita yang alam ghaib. Cuma kalau tuan-tuan perasan, lihat Madinah, Masjid Nabawi malam-malam, nur cahaya nampak kan, Mekah nampak. Begitulah kita dapat syafaat menuntut ilmu ni, 100,000 Madinah daripada nur. Madinah ni bandar. Okay. Bandar memang daripada cahaya, nampak cahaya penuh. Tu hebat tu. Dan pada syurga Jannatul Ma'wa, ya, nama syurga Jannatul Ma'wa, 30,000 darjat daripada yakut yang merah. Yakut ni maknanya permata, batu permata ataupun batu permata lah senang terjemah, yang warna merah. Kita dapat darjat 30,000 kebaikan. Kebaikan itu pula dalam bentuk batu permata yang warna merah. Itu kira maknanya darjat ataupun kelebihan ataupun syafaat orang menuntut ilmu. Dia bergantung sebab kita besok tak tahu syurga mana nak masuk. Lalu ketika sirat, silai bulan ke debu menyentuh ke bawah. Kalau terlepas, alhamdulillah terus. Jadi bergantung kepada mana. Tetapi kalau tuan-tuan rajin bersedekah, membantu orang yang menuntut ilmu, suka orang menuntut ilmu, insya-Allah mana-mana syurga ni kita masuk. Dan kalau kita dapat masuk, ini syafaat yang kita dapat. Dan baginya, bagi orang menuntut ilmu tadi, syafaat itu dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan. Ni dengan betul yang kita bagi duit ni. Apa tu derma, ma'atahfiz semua ni. Tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan dalam menuntut ilmu daripada
Buka bukuan daripada bidadari. Satu dirham satu bidadari, sebilang bilangan bintang di langit dunia, dan sebilang bilangan malaikat. Nampak tak? Maknanya gini, faham dia? Ini kelebihan siapa yang bagi duit membantu, tak kira lah dia support tiket kapal terbang ke, dia bantu beli buku teks ke, dia bantu beli alat tulis ke. Setiap ringgit yang kita dermakan, dulu bahasa dirham lah, bahasa Mekah, kita ringgit lah duit kita, maka diumpamakan pahalanya itu kita dapat bidadari sebilang bilangan bintang langit. Maknanya memang ramai, banyak. Bukan sekadar bilangan bintang langit, bahkan juga dia kata sini sebilangan bilangan malaikat. Jadi malaikat tak tahu berapa jumlah. Nabi dan Rasul ada kaul kata 124,000, ada kaul kata 127,000. Itu bilangan Nabi dan Rasul. Yang wajib kita percaya 25. Bilangan Rasul 313. Yang wajib kita percaya 25. 25 tu yang ulul azmi ada 5. Ini cerita Nabi dan Rasul. Tapi malaikat bilangan kita tak tahu. Sebab yang jaga dalam badan kita saja ni, hak jaga telinga, hak jaga mata, hak jaga orang dalam, jaga aliran darah dalam, tak tahu berapa ramai. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Kenapa bila kita meninggal binatang mai burung, semut mai? Sebab binatang, malaikat yang jaga tu dah tak ada. Malaikat yang jaga tu dah tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat orang sakit, biasa lagi 2 hari dah meninggal, kita nampak dia macam lega elok. Sebab malaikat dah mula tinggalkan. Malaikat yang bertugas-tugas tu dah mula tinggalkan. Jadi yang sakit-sakit tu dah hilang. Kita nampak macam alhamdulillah dah lega. Punya kawan dah sampai masa. Sebab bila malaikat yang jaga tu dah pergi, jadi hanya tinggal jasadnya saja. So bergantung pada keadaan sekeliling lah. Sebab tu kita nampak macam lega. Tapi dia mula nak meninggalkan kita. Tak pasal kan, nampak kan, kita dah seronok kan, orang macam makan nasi pun lalu minta, punya kawan nak pergi dah. Sebab malaikat yang jaga tu dah tinggalkan. Yang ada tukang macam dah mula tinggalkan. Cuma yang duk tunggu ni, yang duk takut nyawa, duk tunggulah, tunggu time dia tu. Ni kita pernah faham, ya. Baik. Jadi bilang ini cukup ramai, tak tahu berapa, memang banyak. Yang jaga duk nafas kita, ni kira lah badan kita, tak tahu kira tempat lain lagi ni. Yang rasmi kira di kanan kita, ni yang rasmi, official. Roket, Atik, ni official, ya. Yang jaga saluran darah, yang jaga bayi dalam kandungan, semua ada tugas. Ni tugas malaikat. Tidak macam mana budak dalam perut boleh hidup, duduk layak kan boleh hidup, ada malaikat yang jaga dia. Ini tugas-tugas umum malaikat. Tugas khusus tu umpamanya catat amalan khusus, cabut nyawa tugas khusus, ciut salah tugas khusus, ya, soal makan nakit tugas khusus. Tapi tugas umum dia banyak. Antaranya menjaga bayi dalam kandungan, itu tugas umum. Baik. Ini syafaat kita dapat, ya. Maknanya kalau laki-laki bidadari, kalau perempuan dapat apa? Kata setengah kitab bidadara, wallahualam lah, laku mana cerita dah. Tapi yang dipahamkan dalam banyak pengajian, semua tak ada tua melainkan muda belaka. Di usia yang kita katakan nak kata remaja tidak juga, tapi dewasa lah. Baik. Dan barang siapa berjabat tangan akan taliban ilmi, maknanya barang siapa yang berjabat tangan orang menuntut ilmu, diharamkan Allah jasadnya atas api neraka. Itu yang Ustaz Uzaifah bincang subuh tadi, tuan-tuan pasal tak hadis salam. Walaupun memang zaman Nabi dia tak buat salam secara kita duk watok tu kan, tapi sebenarnya benda tu bagus. Sebab bila kita bersalam ada hadis yang lain, dia gugur dosa antara orang yang salam dua orang tu. Itu penting salam. Tapi ialah kita masjid luas, nak beratok tu kadang-kadang kita pemalaskan, rasa tak ada dosa aku dengan perempuan ni, kenapa? Kalau rasa ada dosa, pergi salam cepat. Sebab masjid luas, nak buat guna. Tapi seeloknya begitu. Memang ada senarai hadis pun. Sebab tu tuan-tuan yang Ustaz Uzaifah cerita subuh tadi, memang betul, memang ada kaitan yang kita mengaji hari ini. Tambah-tambah kalau kita mengaji salam budak-budak yang untuk ilmu, ya, pegang kepala dia, tu banyak rahmat tu. Dia budak ni, kaki kecil ni, salam je lah. Cuma kadang dunia hari ni dia tak pernah nampak benda tu, ya. Jadi susahlah kita, dia tak pernah nampak. Baik. Dan barang siapa menolong akan taliban ilmi, menolong akan orang yang mengaji lah, di surat Allah, makna ditulis oleh Allah kelepasan. Dia eja kelepasan lain pula.
kelar patutnya kelepasan daripada api neraka. Baik, tadi yang riwayat yang pertama kita baca tadi, kalau kita tolong orang menuntut ilmu, kita dapat kemudaratan tangan kanan. Tapi riwayat yang kedua ni kata dibebaskan atau diharamkan oleh Allah jasad kita daripada api neraka. Ini cerita bantu orang. Sebab tu sedekah dia mengalir. Yang kita betul kena faham, malah ada yang sahih yang lain yang saya bacakan tadi. Bila kita manfaatkan duit tadi atau apa saja, selagi dia guna benda tu, pahala tu mengalir kepada kita, terutama bila kita mati. Tuan Guru Harundin sebelum dia nak pergi US operation tu, dia keluar duit 350,000 ni. Ustaz ni cerita abang dia, Ustaz Hasan. Dia keluar duit 350,000, dia bagi kat menantu dia yang tak pergi tu. Dia kata mati balik boleh, dia bagi kat masjid, tak cukup nak buat masjid. Dan dia tuan-tuan tahu, panjang hidupnya dia dah bina 7 buah masjid, fully duit dia. Ini rahsia yang dia dibocorkan lah, kawan yang tak ada. Nak ceritanya bahawa sedekah jariah yang dia buat tu, mana dia buat masjid, macam kita tolong orang balik mula, ada kuliah agama kat situ kan, ada pengajian, ada dan sebagainya. Nampak pahala mengalir. Sekali dia keluar duit 320,000, kan duit dia banyak, urus sedekah dan sebagainya kan. Maknanya dia nak pergi meninggal tu, dia tak tinggal seduit pun. Kira hak waris ni terima rumah, tanah apa kalau ada. Tanah pun dia wakaf habis. Yang kami punya ni pun dulu dia beli 25,000 tanah wakaf. Dia infak untuk sekolah agama dibanding waktu tu. Dia beli waktu dia jadi profesor, gaji dia banyak, membeli dia kumpul-kumpul cukup lasang, dia beli dalam 4 ekar tanah tu dia buat sekolah agama. Yang kita orang punya lah. Nah, itu antara kebajikan yang orang-orang alim buat, yang kita mungkin tak mampu nak buat macam dia. So, kita duduk kumpul duit kan, kumpul. Dia tu berapa habis? Habis. Macam dia tahu dia nak meninggal tu, pulang habis duit 320,000 tu diperoleh satu masjid, dia habiskan pembinaan di situ. Nah, tu dia buat pergi. Belum dia nak pergi tu. Ini cerita orang yang faham benda ni. Dan dia mungkin dah khatam kitab ni, dia mengaji dah beberapa ni kan, dia dah tahu dah. Maka dia buat, dia praktikkan. Kita yang mengaji hari ni, jangan fikir soal kita kata apa anak cucu kita nak makan dan sebagainya, itu rezeki mesti Allah tetapkan, mati je. InsyaAllah. Yakin orang ni boleh buat. Baik. Ketahui olehmu dan bahawasanya talibul ilmi, orang menuntut ilmu ya, apabila mati, apabila tu huruf ba tu letak di atas ya, apa nita pada apa nila, apabila tu ya. Jadi kalau jawi baru lah ni, kalau apabila dia ingat ini ya, memang nampak clear. Kalau jawi baru ni kita baca pun clear, orang tak boleh jawi boleh baca. Apabila, senang je. Jawi lama tu dia tak ada huruf lam alif, dia tak ada, dia tulis gitu je. Apabila mati, diampunkan Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Yang ni tuan-tuan yang tuan-tuan ingat, tuan-tuan lihat pasal apa tu tunggu mati, orang pakak pergi ziarah jenazah dia, pikul jenazah dia, pasal nak buat dia mengaji bab ni. Kan tu tunggu kan macam baru ni siapa nama yang Yamani tu, orang ramai murid dia pergi ziarah dia kan, turun nak meninggal, orang ramai daripada Selangor pergi, orang sanggup pergi sebab orang faham hadis ni. Kita nak gitu. Jadi kita duk pelik siapa, sebab orang berilmu, dia mengaji, dia ajak orang ilmu, kita yang pergi ziarah pun akan dapat syafaat sama. Sebab itulah kalau untuk alim kita meninggal, kalau kita sempat pergi, kita pergi ziarah orang alim yang ada ilmu, yang mengajar ilmu dengan ikhlas. Sebab Allah ni payah sikit ya. Keadaan sekarang ni, zaman moden hari ni dia payah sikit. Sebab yang mengajar ilmu ni dia banyak niat dia, pun payah juga. Keikhlasan tu jadi macam duduk belakang dah. Lebih kepada pencarian pendapatan dan sebagainya. Benda ini boleh menghilangkan kebarakatan dan juga rasa mahabbah murid kepada guru tadi. Jadi macam tu. Sebab tu bila kita mengaji pondok tu, kami mengaji pondok, saya pernah kan pasal apa ilmu hak di pondok melekat sampai kelar ni berbanding ilmu di universiti. Universiti mengaji hampir, tapi Al-Quran hafal banyak lupa. Hak mengaji hadis kalau pondok bayar ingat sampai kelar. Quran hafal kalau bayar ingat sampai kelar. Nampak dengan tuan beza dia. Mengaji juga ilmu agama yang banyak profesor semua kat universiti, pasal apa lupa.
Isunya ialah isu kadang-kadang soal kewangan, pendapatan, gaji, sumber yang dibayar gaji daripada mana. Yang benar ni yang mikir kita bagi yuran dan sebagainya. So benda tu dia campur aduk menyebabkan kadang-kadang hilang keberkatan kajian. Yang cerita dalam kitab ni semua hak jenis ikhlas-ikhlas belakang ni. Tu dia dapat hebat pengajaran dia. Ya, diampunkan Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Ni kita habis tengok ni Allah ampunkan dosa. Maka kalau tuan-tuan dengar Tok Guru mati, Tok Guru pondok ke mana-mana yang kita kenal, pergilah ziarah. Tak kenal pun pergi ziarah, kalau kita mampu sampai ke tempat tu lah. Okay, sebab sekarang ni rasanya tak ada masalah dari sudut pendanaan dan sebagainya. Pergi ziarah. Kalau kita faham haji ni, kita mengaji hari ni benda ni, besok kita buat dengan ilmu. Bukan kita pergi ziarah saja. Aku buat ni sebab aku dah mengaji dah kitab ni, bab ni. Bila kita pergi, kita buat dengan ada ilmu, dia lain dong dengan kita buat satu tanpa ada ilmu. Tak sama. Mayang dengan cara ada ilmu, dia lain dengan mayang ikut buat turut. Tak sama. Ada tahap dia tak sama. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW. Tengok hadis Nabi lagi. Ni hadis ni agak popular belajar di mana-mana pengajian bab ilmu. Man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimuhu ghairahu kana khairan lahu min 500. Ini bahasa Arab ya. Min 500. Dia bacaan Arab kalau nombor mana eja tu tau. Kata mengaji Arab ni tahu lah. Dah mengaji bilangan ke belum? Oh, tak ajak bilangan lagi. Kita ikut kitab ni dia macam mana. Dia faham macam tu. Khamsu mi'atin daripada perkataan khamsun 5 mi'atin 100. Jadi 500. Khamsu mi'atin 500. Jadi bila dekat dia je macam ni lah. Ya, asalnya begini. Khamsu mi'atin 500. Ni bilangan Arab. Baik. Dia sebut di sini min khamsu mi'ati raka'atin raka'aha. Min khamsu mi'ati raka'atin raka'aha wa man ta'allama baban minan ilmi liya'malu bihi wa yu'allimu ghairahu kana khairan lahu min 1000 raka'atin raka'aha. Ini alfin pula. Alfin maknanya 1000. Mi'atun, ratus, alfin, 1000. Baik, ni hadis popular. Atau kita yang banyak kat masjid kita ni selalu sebut hadis ni. Barang siapa belajar satu baban. Jadi bahasa Arab, tuan-tuan ya, kita mengaji babun pintu, betul? Ahmad al-bab. Ya, pintu. Bab juga dikira dalam ilmu ialah bab dalam pengajian, tajuk. Jadi dua makna lah. Jangan baca siapa yang mengaji satu pintu. Jadi kalau kita baca terjemahan begitu, parah lah. Ya. Maknanya barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, bukan satu pintu, bab daripada ilmu, supaya diamalkan dengan dia dan mengajar akan dia orang lainnya, adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirokoknya akan dia. Maknanya lebih baik daripada dia sembahyang sunat 500 rakaat. Kalau dia mengaji satu bab, dia amal bab yang dia mengaji dan dia ajak pula pada orang lain. Ini yang kelebihan ilmu ni. Jadi kita mengaji bab, hari ni kita kata kita mengaji bab kelebihan ilmu, membantu belajar berilmu, orang yang mengaji ilmu. Kita mengaji bab tu dan kita balik lagi terus buat, cari mana nak balik. Kita utamakan dia balik dulu. Kata Ustaz Daniel, utamakan sedekah itu kepada kaum kerabat yang miskin dulu.
Tengok anak nakal kita hak di kampung-kampung, kalau ada yang mengaji nampak cerdik, duduk mengaji, bagi bantuan kat mereka dulu. Itu lagi bagus. Ashiratakal aqrabin dalam Quran sebut adik-adik kamu yang paling dekat, tolong. Ini kita banyak dah nampak kat kampung kita kan, jadi tak khusyuk. Faham betul-betul, utamakan yang paling di kampung dulu. Buat catatan. Ada satu hamba Allah, dia memang buat catatan, nota poket dia tu, nama-nama orang miskin, orang yang anak yatim, daripada adik-adik dia mula-mula sampai orang lain, sampai orang yang ni lah. Dan dia sentiasa bawa dalam poket dia. Setiap bulan dia akan transfer duit. Dia minta nombor akaun semua, dia akan transfer duit. Duit mengaji, duit untuk mengaji, dia akan bagi sebahagian dari duit gaji dia. Allah berkatkan hidupnya dengan rezeki yang sangat murah. Tapi dia buat tak senyap lah. Jadi tuan-tuan cuba buat begitu ya. Ini pahala dia banyak. Penat mayang rakaat, mayang sunat 500 rakaat tu. Dengan hanya kita buat benda ni, yang kita tepat, kita ramai. Lepas tu kita ajak orang lain. So hari ni kita mengaji bab apa? Bab kisah kelebihan menuntut ilmu dan tolong orang yang mengaji ilmu. Kalau kita boleh buat gitu, alhamdulillah ya, banyak pahala dia. Nak tanya apa tanya ya? Anak yatim tak boleh terima zakat, dia hanya boleh terima sedekah ataupun derma. Yang boleh terima zakat miskin. Innamal fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Dia tak sebut anak yatim, orang fakir, orang miskin. Anak yatim ni kita bagi sedekah saja. Balik pada cerita anak yatim orang kaya. Dia kaya itu, berharta itu pada yang memegang amanah. Memegang amanah kan, dia tetap miskin, dia tetap yatim kepada kematian mak dan ayah. Tak salah kita bantu dia mengaji. Dia kira gini, faham tuan-tuan, yang mengaji ilmu ni walaupun dia nak orang kaya, dia layak dapat zakat. Sebab zakat itu atas dasar fi sabilillah, bukan atas dasar orang kaya, tak, atas dasar fi sabilillah, membantu pada jalan Allah. Aku nak kira dulu, saya mengaji dulu, anak orang kaya aku ramai tapi tak dapat zakat. Tu baru bagi juga. Pasal apa? Pasal hang mengaji agama. Aku bagi ni pasal hang mengaji agama fi sabilillah, tu layak dapat. Dia gitu. Itu bukan isunya ya. Asalkan dia menuntut agama, ilmu, bagi je. Bukan islahnya. Tak bosan pun daripada gaji kita tolak sikit. Explain diri ya. Lepas tu saya sering ajar murid saya kat universiti dan teman-teman yang kerja cucuk dengan kontrak cucuk ni kan, setiap bulan kan, buang siap-siap. Lepas tu saya kata list tu penting. Cucuk kad tu transport siap-siap. Ni bagi lagi. Baru kita ambil yang kita punya. Pastikan dulu. Sebab esok kedua kata kadang-kadang rezeki kita dapat tu belum tentu, gaji kita dapat tu kadang-kadang belum memenuhi 8 jam kita bekerja. Sebab kita menyelui banyak. Minum pagi kadang-kadang sampai sejam. Kan dah lebih tak cukup 8 jam. Gaji dibayar 8 jam. Maka duit yang lebih tu kira haram untuk kita ambil tau. Ramai orang tak tahu ni, orang pakai kebah ya. Maka Qadhawi kata yang terbaik kamu sucikan siap 25% daripada gaji kamu tu. Buang siap walaupun tak kena zakat lagi. Buang siap, sucikan siap bagi pada yang layak. Baru kita ambil yang betul-betul bersih. Tuan-tuan kena buat gitulah. So, saya buat transfer online sebab kita sistem online. So setiap bulan buang siap, tolak siap. Sekolah ni saya tolak siap. Jadi kita tolak mana yang nak nakal yang ni bagi siap. So kita ambil yang bersih saja, yang kita rasanya bersih untuk apa ambil. Oh, berkat dia gaji kita. Tahan lama. Ni tak dah sampai 15 bulan dicik. Kalau hang gaji bulan, hang gaji bulan lah. Baik. Dia faham benda tu? Okey. Ya. Hutang tu hak kifai ya, yang syarak benarkan. Masalah kita sekarang ni hutang yang melampau yang bukan keperluan kita. Kaitan biji cukuplah, kita gagah hutang 2 biji. Itu salah kita. Lepas tu dalam agihan zakat, lembaga zakat Selangor kan dia ada hak kifai. Entah pernah dengar betul. Kalau Amir sebut hak kifai, hak yang layak dipotong sebelum dikirakan zakat. Maknanya hak kifai ni perkara yang layak untuk dibuat pemotongan daripada gaji kita.
macam kita kata kesuanak apa semua kan. Sedangkan duit kereta, kalau yang terkini dalam Jais punya, dia letak dalam 450 ke 500 itu je untuk yang layak dipotong untuk hak kifai kereta. Kita kalau dia pakai Innova, macam saya pakai Innova contohnya, kemampuan hang cakap ni, kita pergi pakai hak kena bayar 1,000 lebih. Kita jangan jadikan alasan untuk kita tak bayar zakat tadi dengan sebab kita nak kena komitmen ni. Tak boleh gitu. Cerita saya tadi, cerita kita nak sucikan duit yang gaji kita kata gaji kita 5,000 kan, untuk 8 jam bekerja kali 30 hari kan, jadi 240 jam. Soal sekarang ni, kita yakin ke kita kat pejabat 8 jam, kita betul-betul kerja 8 jam? Itu persoalan dia. Kadang-kadang main awal buka komputer, tengok email peribadi, pergi makan minum pagi kadang-kadang sampai sejam. Orang limit 10 minit je. Kadang main paskat dulu, lepas tu pergi sarapan pukul 9 baru masuk office. Itu kita tak cukup jam tuan-tuan. Bila tak cukup jam, orang banyak idea kita ikut penuh. Maka bila tak cukup jam, jadi gaji kita yang tak cukup jam itu kita tak boleh ambil sebenarnya. Maka nak buat ke mana? Dia dah masuk dalam akaun kita. Sucikan. Tu Yusuf Qarawi kata dalam buku dia tu, kita sucikan balik, kita buang 2.5%. Paling bagus 25% tu lagi bagus. Asingkan siap-siap. Tuan-tuan, kalau kita kaji kita ni dah pencen kan, pasang kita kerja dulu. Ayo berapa tahun? Asal saya lah tak ada orang yang betul-betul amanah, kecuali tu punya Aziz je. Sampai nak tulis pen pun dia akan pakai pen pribadi dia. Dia tak guna pen pejabat di rumah. Maknanya orang yang jaga macam tu, kita asalnya tak mampu kot. Saya tak mampu. Lepas tu saya buang siap-siap. Kita buang siap-siap, tolak siap-siap. Maknanya dalam 5,000 ni kita ambil 4,000 atau 4,500. 500 tu kita kira hangus je lah bagi pada yang layak. Kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat kesan duit tadi. Sama ada duit pencen tuan-tuan dapat setiap bulan, cukup buat. Mungkin hari ni baru sedang kan, dah lama kerja kan. Hari ni lepas mengaji Ustaz Syedan baru sedang. Buat duit pencen lagi buat. Dapat duit tu, pergilah. Kalau ramai-ramai cari malas, cari orang susah, sebab dah tabung masjid. Selesai masalah. Tapi sebab kita dah mengaji bab ilmu ni hari ni, apa salah pergi cari orang yang menuntut ilmu, duduk sekolah agama, sekolah tahfiz, yang pergi Masjid Al-Azhar Mesir sana bagi tuan. Dah ni mudah buat ikon je kot. Dia buat ikon je. Tak nak abang kat dia pun tak apa, buat ikon je. Untuk dia mengaji agama ya. Baik. InsyaAllah boleh buat ya, kita cuba buat. Itu sebab saya katakan, saya nak mengaji macam ni, senang kita fokuskan. Ada benda-benda yang kadang-kadang di akhir usia kita mungkin terlupa, terlepas pandang di zaman kita kerja dulu. Sekarang lah kita nak cover balik, kita buat balik. Ada masa lagi balik kira balik. Saya ada satu ketika, ada satu orang mai tu suruh kira dia punya fidyah arwah ayah dia meninggal. Kira fidyah sebab dia kata saya bimbang. Dia kata tak tahulah ayah saya ni mati waktu muda dia, puasa cukup ke tak, saya tak tahu. Dia kata kan dia nak kira lalas, saya kata nak mudah kita kira start umur balik dia berapa, 15 tahun dia mati berapa. So kita kira setahun puasa 30 hari, maka kita ambil terus 30 hari tu, 30 hari kita darab dengan dia hidup daripada usia 15 tahun sampai dia mati, kita kata dah 40 tahun dia hidup. Jadi dia ada 1,200 hari puasa. Terus kali dengan satu cepak sehari lah RM1.8 cepak lah, barang duit ni saya jatuh kita bawa RM2 lah. Kali baru RM2,400. Sedekah pada fakir miskin. Nak cover, bukan kata dia kata apa, saya bimbang dia kata ni hanya ni anak-anak cerdik lah. Jadi saya pun kira buat resit ke dia, fidyah untuk ayah dia dah meninggal 2,400. Anak-anak pakak gelang duit bagi kepada sekolah agama lah. Ya. Itu tu bilang ni saya kira ni secara umum, kiraan secara umum lah, mana kita boleh faham. Sebab kita tak tahu apa hari kita tinggal kan, kita tak tahu. Daripada kita balik sampai lah ni kadang-kadang biasalah zaman muda kita kan, rupa saya juga. Jadi kita nak cover macam mana, kita pakai ransam teruskan, kira 30 hari terus puasa.
seolah macam tak puasa 30 hari tu, seolah-olah lah. Biar kita cover semua begitu senang. Nampak? Oh, nampak. Biar terlebih tak apa, jangan tak cukup. Payah nak jawab depan Tuhan besok. Duk harap buku catatan tangan kanan, lah dapat tangan kiri. Barah kita. Baik, kita teruskan. Sikit lagi. Dan cerita. Dia nak cerita lah, cerita tu cerita. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, man ahabba an yanzura ila itqa'illahi minan nari falyanzur ila al-muta'allimina wal mustami'ina fawalladhi nafasa Muhammad biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatun sanatun, masyaallah, wa bana lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah wa ma dama yamshi 'ala al-ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yamshi wa yasbihu maghfurun lahu wa shahidat al-malaikah wa syahidatil malaikatu lahum annahum itaqa'ullah minan nar. Ini saya ulang dulu panjang. Ini cerita panjang, tapi nak cerita kepada kita bahawasanya tentang apa yang boleh kita buat bila kita dalam keadaan keluh kesah, rasa dosa terlalu banyak. Maka ini menjadi panduan kepada kita. Saya hanya akan mengiru panduan kepada panjang sangat, termasuk langkahan kita ke masjid, ke tempat majlis ilmu, ke tempat sekolah agama. Dia ada kafiat, dia ada balasan yang Allah akan berikan kepada kita dengan syarat kita ikhlas. Dengan syarat kita ikhlas. Baik, saya buka persoalan. Kalau nak tanya apa-apa dalam masa 5 minit ni. Sewa anak saya takut dia hilang mana-mana. Balik, cek balik nak, boleh kira balik lepas ni. Walaupun kita dah dapat bencin, tolak bencin sikit tak apa. Rezeki yang Allah bagi, insyaAllah. Saya tak kerja, saya bukan boleh hidup. Alhamdulillah. Walaupun tak ada gaji bulan. Tadi yang kerja untuk orang meninggal. Jadi bagaimana orang hidup ni? Ada saja kerja dan qada puasa atau fidyah yang qada puasa itu kes lain. Itu kes yang kita tinggalkan puasa sama ada dengan sebab bagi orang perempuan lain, dengan sebab dia period ataupun dia lahirkan anak dan sebagainya. Ini bab lain pula. Yang tadi tu, yang saya cerita tu, anak yang datang jumpa saya tu sebab dia bimbang ayahnya kadang-kadang waktu ni takut puasa tak cukup. Bila puasa tak cukup, dia kata-kata dia tak puasa, maka dia kena ganti. Dia nak ganti macam mana? Dia dah mati. Waris tak ada qada untuk si mati, untuk puasa. Maka yang terbaik baginya ialah kita kata bayar denda lah. Jadi fidyah lah, ganti puasa tu balik. Ni anak yang cerdik, jadi dia buat kiraan pakai lamsam terus senang. Berapa tahun ayah kita hidup, berapa tahun dia puasa, kita kira 30 hari tu kira penuh senang. Bukan apa dia pun sebab support lah baru RM2, tak tahu lah harga lah ni, RM2 kot. 2 tahun lepas RM80. Ya? Saya ambil kira umur 15 tahun lah, umur balik bagi lelaki-lelaki. Kalau perempuan mungkin lebih awal. Perempuan boleh ambil umur 10 tahun. Kita kira lah kalau muak kita besok kan. Betul, sebab kadang-kadang dia kata tu pekat usia yang kita kata tahap nyanyuk, para nyanyuk tu, kadang-kadang dia dah tak ingat apa nak buat tau. Walaupun dalam hukum fiqah, bila sampai tahap nyanyuk, hukum taklif dah diangkat. Maknanya dia tak buat pun tak apa, sebab dia dah tak dikira sebagai orang yang waras. Jadi tapi kita yang sebagai waris ataupun anak yang ada, kita tak naklah lihat benda ni cacat celah. Maknanya takkan nak biar gitu, biar kita cover lebih tak apa. So kita buat untuk dia. Begitu. Macam contoh, ayah saya meninggal, dia bilal masjid. Memang daripada muda sampai tua itulah kerja dia. Dan dia setiap malam di akhir usia tu dia membaca surah Al-Mulk. Apa yang amalan dia buat, kita dah tahu dah. Maknanya itu sebagai backup dia. Kita nampak dia buat ni kan. Tapi kita sebagai anak, saya tetap kira balik fidyah dia semua, bayar, kemudian baki cash dia semua saya ambil duit cash tu, saya hantar ke Palestin. Bantu.
Yang tinggal tanah je. Dan sedikit duit orang sedekah untuk tahlim nuri ni lah. Yang lain kes semua saya keluarkan, hantar ke Palestin dan ke sekolah saya ni. Jadi apa yang dapat, biasanya dia dapat bentuk mimpi. Dia datang untuk mimpi, dia senyum, boleh bagi duit kat anak cucu dia, bagi hadiah. So itu kita nampak gambaran yang berita gembira. Yang meninggal tadi lah. Tuan-tuan cuba buat, Allah akan balas dari sudut tu. Jangan fikir sebab RM2 ni kita boleh cari kan, sebab kita yang hidup dunia ni, tanah dah ada, rumah dah ada. Kita niat buat untuk dia. Lepas tu kalau kita yang masih ada ni, pesan setiap kat anak cucu kita, duit abah yang dalam akaun ni, abah tak ada besok, abah keluarkan, bagi kat masjid ni ke, bagi kat surau ni ke, bagi kat solang agama ni ke, apa-apa sajalah yang maknanya benda tu akan mengalir pada kita balik. Pahala mengalir. Buat macam tu. Sebab tinggal duk bubuk dia balik, bubuk nak mana, tak guna agak. Kita duk kisah lagu bang besok kan, kita nak kebaikan. Bila kita tak ada besok kan, kita nak macam tu. Tuan-tuan buat je lah. Ada orang yang dia sakit, Ya. yang panjangan lah, dari 5 tahun tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak puasa, macam mana kata? Tapi kalau kita tak boleh tu, saya rasa Tak langgar lah, tak boleh tak. itu kemahuan kita sendiri sebenarnya pun. Kalau Tok Uni adik dalam ICU pun dia boleh sembahyang okay? Sebab tu dalam kafiat solat ni nanti kita akan belajar sampai ke tahap solat dengan anak mata. Itu bayang mata, pergerakan mata, diri, rokok, sujud, bagi salam. Sampai ke tahap macam tu. Mana tak sembahyang kena buat. Ramai orang luar ni dia tak buat. Masuk di hospital terus tak buat. Pasal apa di hospital? Kalau tak boleh wuduk, boleh tayamum. Apa yang susah sangatnya? Debu tayamum dijual kedai luar banyak kan? Tekap muka, ini je. Muka dengan tangan besiku je kena basuh pun, kaki tak payah. Lepas tu semayang je lah. Sebab saya tak nampak di mana yang kita kata persusahan tu, hanya keinginan diri kan. Dah sakit jadi malas nak buat benda gitu. Ni masalah. Jadi kita yang anak, kita yang anak ni, kita nak buat macam mana? Nak marah ayah kita tak boleh kan? Nasihat je lah. Dia tak mau juga besok kalau dia tak ada, kita buatlah amalan untuk dia ni, yang sedekah macam ni. Niat pahala untuk arwah ayah kita dan mak kita. Buat macam tu, pahala tu dia sampai. Memang dia sampai. Saya yakin sangat. Jadi tak salah kita buat. Kalau tak ada duit, sedekah Fatihah, jadikan rutin harian. Seorang tu pondok di apa nama di Indonesia, yang kawan saya hantar anak tu, dia ada list yang mak bapak dia hantar anak tu kadang-kadang bagi minta dia buat tahlil kan, doa. Daripada Maghrib Isyak dia baca, saya ingat dalam 22 nama, 23 nama setiap malam. Semua Fatihah yang khusus untuk orang tu. Macam dia kata ila ruhil marhum Jantan bin Osman Al-Fatihah. Lepas tu dia baca pula habis ila ruhil marhum Sakinah binti Sa'ad Al-Fatihah. Sampai Isyak dia baca tuan-tuan. Untuk pondok di Sumatera yang kawan saya hantar anak tu. Tuh, setiap malam dia buat. Dan saya lihat madrasah pondok dia tu, duit hak orang derma lantung tu, ya Allah. Penuh. Ambil lagu guna belanja pun duit tu ada sedia. Ni mungkin keberkatan Allah bagi kat dia. Dia tak ada umum tak ada. Dia baca Fatihah khusus. Jadi tuan-tuan ada masa buat untuk mak ayah kita kan. Sebelum orang bila nak komat, saya selalu buat untuk arwah mak saya, ayah saya, orang dekat-dekat kita lah. Ada masa kita panjang kepada orang lain, kita buat, kita hadiahkan pahala Fatihah kepada arwah mak ayah kita. Sampai tuan-tuan, yang penting benda tu sampai. Sebab kalau kita tak buat besok, anak kita belum tentu akan buat dengan kita tau. Bila kita buat dengan mak ayah kita, mudah-mudahan anak kita akan buat pada kita. Kita nak macam tu. Ya. Kalau kita tak buat, besoknya anak-anak nak buat kat kita. Tu kita buat. Baik. Apa dia? Boleh, tak ada masalah. Dapat rahmat. Dia dapat rahmat dan keberkatan. Baik, jadi kita berhenti dulu, kena tanda. Ini dah mula masuk ni, tak tanda rupa. Kita akan sambung dan cerita Dan cerita Sayyidina Anas. Hadis Sayyidina Anas.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله